نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah kita meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini ialah Islam dalam percintaan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perasaan cinta dan sayang antara lelaki dan perempuan adalah fitrah kejadian manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan lelaki dan perempuan adalah untuk hidup berpasangan yang berasaskan cinta. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskuru ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, yang bermaksud dan antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya dia menciptakan untukmu wahai kaum lelaki isteri-isteri daripada jenismu sendiri, agar kamu senang hati dan hidup mesra dengannya, dan menjadikan antara kamu suami isteri rasa kasih dan sayang serta belas kasihan. Sesungguhnya perkara ini benar-benar mengandungi keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Perasaan cinta sesama manusia mempunyai nilai yang besar dalam Islam. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, pasti mendapat kecintaanku bagi dua orang yang cinta mencintai keranaku, dua orang yang duduk bersama-sama keranaku, dua orang kunjung mengunjungi keranaku, dan dua orang yang tolong menolong keranaku. Oleh itu, perasaan cinta sesama suami isteri, anak kepada ibu bapanya, ibu bapa kepada anaknya, saudara mara, jiran, tetangga dan rakan taulan, semuanya pemberi pahala yang besar. Marilah kita bersama-sama meletakkan keutamaan cinta kita kepada ibu bapa, suami isteri dan anak-anak. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala mencintai kita apabila kita mencintai sesama manusia. Bahkan apa sahaja tindakan yang dilakukan untuk memupuk perasaan cinta dan sayang adalah digalakkan serta memberi hadiah kepada orang yang dicintai. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang bermaksud, hendaknya kamu saling memberi hadiah, pasti kamu akan saling menyintai. Begitulah indahnya cinta dalam Islam yang membawa kita kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umat Islam terpengaruh dengan budaya cinta yang bercanggah dengan Islam, seperti menyambut hari kekasih Valentine Day berdasarkan keputusan Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang pada tahun 2012 yang memutuskan bahawa sambutan hari kekasih adalah haram dan dilarang kerana mempunyai kaitan dengan agama lain. Roh perayaan tersebut mempunyai unsur-unsur Kristian dan amalannya bercampur dengan perbuatan maksiat adalah bercanggah dan dilarang oleh Islam. Marilah kita bersama-sama mengingatkan anak-anak remaja kita agar menjauhi sambutan hari kekasih. Sambutan ini adalah budaya buruk yang dibawa daripada masyarakat bukan Islam. Tidak dapat dinafikan lagi. Apabila sambutan hari kekasih diadakan, kebiasaannya akan berlakulah penzinaan. Itulah amalan buruk yang dilakukan oleh masyarakat barat di luar negara. Kita dapati kes-kes tangkapan khalwat atau mukadimah zina berluasa pada malam sambutan hari kekasih di negara kita. Oleh itu, tepat sekali apabila kita dilarang menyambut sambutan hari kekasih, ingatlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dalam hadis riwayat Abu Daud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang bermaksud barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk sebahagian daripada mereka. Islam sama sekali tidak melarang untuk menzahirkan perasaan cinta. Namun tidak ada jalan yang terbaik untuk dilaksanakan kecuali melalui perkahwinan. Cinta dan kasih sayang yang dicurahkan melalui perkahwinan adalah cinta yang bertanggungjawab dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang sudah berjumpa pasangan yang sesuai, segeralah untuk berkahwin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yang bermaksud tidak pernah dilihat penyelesaian yang terbaik untuk dua orang yang saling mencintai selain berkahwin. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita dapat menginsafi maksud cinta yang sebenar dan mengelakkan diri dari terjerumus ke lembah dosa dan maksiat. Marilah kita bersama-sama menasihati terutama ibu bapa agar mengawal anak-anak mereka daripada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Seperti berjalan berdua-duaan. Lebih-lebih lagi membiarkan anak-anak gadisnya membonceng motosikal atau menumpang kereta bersama lelaki bukan mahram. Begitulah juga, jauhilah diri dari bersembang yang membawa kepada rangsangan nafsu di media sosial atau perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemaksiatan penzinaan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang menjahat yang membawa kepada kerosakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطاعين وفقنا لطاعتك أجمعين واغفر ذنب من يكون أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala
dengan memperbanyakkan amal ibadah dan meninggalkan perbuatan yang mungkar supaya mendapat redha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wa'astabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa, yang bermaksud, dan perintahkanlah kepada keluargamu agar mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah, akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Solat 5 waktu difardukan semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bersempena dengan itu, marilah kita bersungguh-sungguh mengajak ahli keluarga menunaikan solat 5 waktu secara berjemaah di masjid, khususnya solat subuh. Mudah-mudahan jemaah solat subuh di negeri ini jumlahnya ramai seperti solat Jumaat. Semoga kita, keluarga, masyarakat, negeri dan negara kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, siapa yang sembahyang subuh secara berjemaah, maka dia mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Solat fardu berjemaah di masjid juga boleh bertemu mesra, kenal mengenal antara kita dan dapat mengeratkan hubungan ukhuwah Islam sesama kita, serta mengelakkan daripada berlakunya perpecahan. Ini adalah antara titah ke bawah duli Tuanku Sultan Pahang yang menggalakkan kita semua memakmurkan masjid. Semoga negeri Pahang sentiasa mendapat kemakmuran dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil 'alamin. Waradallahu 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqnahumma taufiq wal hidayah wal inayah. Sultan Pahang ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Maulana Sultan Abdullah Riyadzuddin Al-Mustafa bin Shah ibni al-marhum Al-Sultan Al-Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah wa lisumui wali ahdi Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah ibni Al-Sultan Abdullah Riyadzuddin Al-Mustafa bin Shah Al-Qaimi bi'a'mali Maliki Pahang. Allahumma rzuqhuma qawlan hakima wa amalan musnarira wa thabbithuma ala siratil mustaqim ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, kurniakanlah kepada bawah duli yang maha mulia Tuanku Sultan kami kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalannya dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda pada jalan yang lurus. Allahumma rzuq baladana Pahang khasah wa Malaysia wa sa'ira biladil muslimin ammah as-sakhat wa an-nama' wal-rahat wasrif anna al-waba wa qina syarrada wa najjina min jami'in anwa'il bala ya rabbal alamin bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allah wallahu ya'lam ma tasma'un. Aqimus shalah.